Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Khabar semua? Tanya benda dia khabar semua. Terlebih dahulu sebagai pembukaan, saya mengucap terima kasih kepada rakan-rakan media kerana sering bersama-sama kita dalam menjayakan apa yang kita katakan dalam proses komunikasikan kepada masyarakat tentang usaha-usaha yang telah dilakukan. Dan khususnya apa yang kita akan bentangkan pada pagi ini adalah berkaitan dengan laporan Suruhanjaya berkaitan kes kematian mendiang Teo Beng Hock. Dan dalam perakan-perakan itu ada beberapa perkara yang kita akan kemukakan nanti pada hari ini untuk kita sambut baik cadangan-cadangan perakan-perakan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya itu. Dan kita akan bentangkan nanti dan kita akan laksanakan perakan-perakan itu yang insyaAllah. Saya referkan kepada perkara yang dia highlightkan dalam cadangan dan perakuan yang dikemukakan itu ya. Pertama sekali dari segi infrastruktur ataupun infrastruktur. Bercakap tentang infrastruktur, ini merupakan satu perkara lah ya, tentang kita mengetahui bahawa ada beberapa, kita mengakui kekangan-kekangan atau constraints yang ada tentang adanya bangunan-bangunan SPRM sendiri, yang bangunan sendiri, bangunan yang kita menyewa dan bangunan yang bukan milik kita. Oleh kerana itu adalah beberapa kekurangan yang kita ada. Dan dalam perakuan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya, misalnya infrastruktur, premis dan pejabat SPRM perlu ditambah baik dan dipertingkatkan, di mana dalam aspek penyediaan kelengkapan CCTV misalnya, kamera pengawasan untuk merekod pergerakan dan perlakuan setiap orang yang masuk dan keluar. Dan ini memang perlu dan kita telah laksanakan, di mana dengan ada yang bajet-bajet yang tertentu. Kemudian dicadangkan juga perlu diadakan bilik menunggu yang ditetapkan untuk menempatkan saksi sementara menunggu untuk ditemubual atau direkod percakapan mereka. Ini juga merupakan satu perkara yang telah kita laksanakan to certain extent saya sebutkan kerana again constraint dari segi ruang bilik pejabat yang ada, tapi ini merupakan langkah-langkah yang kita ambil. Keperluan untuk diadakan bilik yang dilengkapkan untuk menemubual dan merekod pernyataan saksi. Saya akan fokuskan nanti dalam sidang media ini mengenai perkara ini, baik saksi ataupun lebih khususnya kepada suspek dan orang-orang yang kita akan rakam percakapan mereka. Dan dicadangkan juga supaya bilik temubual dilengkapi dengan one way mirror atau cermin kaca sahala, supaya kita dapat melihat gerakan mereka, kita dapat pantau the well-being of them dan sebagainya. Semua sesi temubual percakapan perlu diambil melalui rakaman video atau audio. Ini saya sebut tadi, saya insyaAllah saya akan tekankan dalam sidang media ini mengenai apa yang kita buat, khususnya dengan memperkenalkan apa yang terpanggil VIR. Sebentar saya akan jelaskan. Cadangan supaya suatu sistem berkomputer diadakan untuk merekod semua orang yang memasuki dan meninggalkan pejabat SPRM. Kerana kita tahu kadang-kadang kita menggunakan dengan kesempatan ada sistem manual, menulis nama mereka yang masuk, yang keluar dan sebagainya. Tapi oleh kerana dengan adanya sekali ICT, kita akan aplikasikan sebaik mungkin dengan tindakan supaya memperkemaskan rekod-rekod ini, database kita, mereka yang masuk, yang keluar, dan ada rekod itu akan disimpan dalam database. Perlu diadakan bilik yang sepatutnya untuk pegawai SPRM berehat. Ini satu perkara menarik juga, cadangan, dan kita memang menyambut baik kerana sekali lagi saya sebutkan, oleh kerana ruang terbatas ataupun office space yang terbatas, maka adalah perkara ini yang kita akan laksanakan. Itu mengenai infrastruktur. Kemudian dari segi prosedur ataupun yang diperlakukan oleh Suruhanjaya mengenai proses memanggil saksi, mengemukakan kad kuasa. Tentunya dalam Seksyen 8 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah memang dijelaskan. Tetapi oleh kerana ya, kadang-kadang kita katakan apabila masyarakat ataupun orang yang ditemui meminta pegawai SPRM menunjukkan kad kuasa, ya kita akan tunjukkan kad kuasa kita. Mengenai saksi ataupun mereka yang datang ke pejabat SPRM,
Sebelum ini telah pun dikeluarkan arahan dan juga kita mengumpulkan standard operating procedure kita, peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh pegawai SPRM sendiri mengenai tindak laku bagaimana semua mereka yang ke pejabat SPRM diiringi, khususnya saksi kita. Dan ada arahan sebelum ini supaya pertemuan-pertemuan itu di tingkat bawah, ground floor. Tuan-tuan berada sekarang di tingkat 4 ya. Tapi dalam proses kita katakan supaya diiringi dalam setiap masa. Saya nak fokuskan, saya sebut tadi tentang termobile dan mereka percakapan atau pernyataan melalui sistem yang terpanggil BIR itu. Bos sekejap, saya pergi pada yang mengenai bilik rakaman bervideo. Ini merupakan perkara yang telah kita buat, tetapi oleh kerana proses berfasa kita sedang laksanakan dan dengan adanya laporan Suruhanjaya, kita memberikan penekanan yang lebih tinggi lagi untuk menyediakan dengan segera. Dan insyaAllah by year end ataupun pada penghujung tahun ini, kita dapat perlengkapkan semua pejabat SPRM, baik pejabat yang kita miliki sendiri ataupun pejabat yang kita sewa, untuk kita perlengkap dengan bilik rakaman bervideo. Apa dia ya, BIR ini? Kita sebut BIR atau Video Interviewing Room, bilik rakaman bervideo, untuk merekod percakapan atau pernyataan baik suspek atau orang yang tertuduh ataupun mereka yang berkemungkinan menjadi orang yang dituduh, ataupun juga mereka yang berkemungkinan saksi tetapi berkemungkinan saksi itu akan belot. So 3 perkara penekanan kita terhadap mereka yang kita akan gunakan bilik ini untuk rakaman percakapan mereka. Kenapa diadakan? Untuk memastikan pernyataan dibuat dengan teratur, telus, tanpa dorongan, selalu disebutkan inducement, threat or promise. Ya, tidak ada janji, tidak ada paksaan. Semua ini berlaku dengan sukarela oleh mereka yang kita rakam percakapan. Dan kemudahan-kemudahan di dalamnya diperlengkapi dengan baik CCTV, audio, video, malahan kamera yang digunakan itu pun adalah kamera yang canggih. Boleh saya katakan di sini akan dapat merakam percakapan dengan jelas, dengan terang dan boleh digunakan. Ini gambar dia, dan tuan-tuan nanti akan berkesempatan bukan untuk merakam percakapan, tetapi akan berkesempatan untuk melihat bilik ini, untuk melihat sendiri apakah kemudahan-kemudahan yang ada di dalamnya, bagaimana proses transparannya kita di SPRM untuk merakam ataupun pernyataan mereka yang kita kata akan direkam percakapan itu. Kalau kita lihat di sini ya, kita akan penjelaskan nanti semasa di bawah. Saya sebut di bawah ni ada label di atas B1, di mana bilik ini ada, bilik BIR ini. Termasuklah dengan kemudahan-kemudahan meja kursinya. Tapi kalau tuan-tuan lihat tentang jam yang di belakang itu ya, tarikhnya, jamnya, kalau misalnya masuk pukul berapa nanti orang yang dituduh itu ke dalam bilik ini akan dirakamkan, malahan suhu ataupun hawa, pendingin hawa bilik itu pun dirakamkan dengan jelas. Adakah terlalu sejuk, adakah terlalu panas, diperjelaskan dengan adanya apa yang kita katakan jangka suhu itu. Untuk menyediakan bilik ini memang memerlukan kos, tetapi ini kita sediakan dan alhamdulillah kita dapat menyediakan buat permulaannya di Ibu Pejabat SPRM, dan proses-proses penyediaan untuk fasa-fasa berikutnya sedang dilaksanakan. Misalnya, of course di SPRM ada 2 unit di Ibu Pejabat, dan kita sedang menyediakan di akademi kita sendiri. Saat ini untuk training pegawai kita sendiri menggunakan bilik itu, dan ada 4 bilik yang sama di SPRM Perak ataupun di Ipoh. Dan di tempat-tempat lain, pejabat-pejabat lain sedang diusahakan. Misalnya di Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan, dan pasal seterusnya di bangunan-bangunan bersama yang kita masa yang kita sewa. Di sini yang kita paparkan dari segi perinciannya. We can have all these slides. In fact dah dapat pun ya.
termasuklah di Sabah dan Sarawak dan termasuklah di cawangan-cawangan kita, cawangan-cawangan SPRM di negeri-negeri. Dengan itu, sekianlah sidang media ini untuk kita perkenalkan apakah tujuan, apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam aspek penambahbaikan berkaitan dengan bilik rakaman bervideo. Saksi berikut itu you boleh gunakan sebenarnya SPRM ada masalah dengan saksi berikut kan? Ya. Biar BIR ni membantu apa SPRM untuk menangani masalah. Dia begini kalau misalnya semasa kita merakam pernyataan mereka, dia mengatakan satu perkara yang dia kata dia nampak, tetapi apabila di mahkamah dia mengatakan tak nampak, tidak dan sebagainya, berbeza dengan kenyataan yang telah diberikan pada peringkat awal, maka video itu dapat membantu nanti kenyataan-kenyataan mereka sama ada benar atau tidak. Dan pada peringkat itu, apabila kita katakan kita transparan dalam rakam percakapannya, dia tak boleh kata kita paksa dan sebagainya. Jadi akan banyak membantu dalam aspek siasatan, dalam aspek yang lebih penting lagi, iaitu aspek memberi keadilan dalam proses perundangan. So, there's no problem of this video being admissible in court, Your Honor. Macam mana saya boleh katakan ya? Dalam aspek perundangan, betul kita, oleh kerana perkara ini agak baru dan kita berbincang dengan aspek perundangan untuk menggunakan, sebab itu kita dah sebut dah dari sebelum ini, dia akan ada 3 deck. Satu disk itu akan disimpan oleh SPRM, satu lagi untuk dikemukakan di mahkamah, satu lagi untuk simpanan oleh yang tertuduh. Begitu transparannya kita. Jadi penggunaannya, jika diperlukan di peringkat mahkamah, kita akan mainkan di mahkamah jika mahkamah meminta untuk dimainkan. So, lagi satu, which part of MACC Act yang boleh compel a suspect to have his statement recorded in the room? Kalau dia tak nak, macam mana? We have this, of course, in section 53 to record statement of the accused person dan sebagainya. Well, he can have 2 choice. He wanted to say something, or he can refuse to say anything. Itu jelas. So, mana compel atau tidak, kita tidak ada paksaan tentang memberikan kenyataan oleh tertuduh, satu dan. Tetapi apabila mereka berkata sesuatu nanti pada peringkat di mahkamah, more than not, the process untuk kata unlikely mahkamah akan menerima kenyataan selepas itu. Itu dari segi perundangan proses yang ada. Section apa untuk yang saksi gawa, saksi berikut? Kita tahu nanti aturan nombor section. Tapi section 53 untuk kita rekod statement di bawah tentang accused. Ya. Datuk, ada possibility of tampering tak the video and also the time, pasal macam kes Sabani, there is some evidence of tampering for the CCTV. So in this equipment will Saya tak mau mengatakan bahawa dalam kes Alarm Ahmad Sabani ada tampering, sebab yang disebutkan dalam proses itu mengatakan tentang telah termati. Tapi dalam aspek tampering memang kita katakan accused person bila masuk saja dalam bilik itu, dia nampak dah jamnya, tentang pukul berapanya, suhu dia dan sebagainya. Dan selepas habis sahaja rakaman percakapan dibuat, he can have that one copy. So kalau dia boleh bandingkan nanti kemudian ada tampering atau tidak, of course jelas kat situ. Tentu kita katakan we are really independent, professional dan transparent in a sense. Right? Datuk, saksi atau OKT ni boleh bawa lawyer dia tak masuk dalam bilik tu? Boleh. Kalau untuk tertuduh, dia ada right for counsel. Alright? Datuk, selain infrastruktur BIR ni, adakah prosedur soal siasat yang komprehensif diketatkan? In fact, kita memang ada apa yang dipanggil standard operating procedure. Saya sebut tadi tentang perakuan yang disebutkan oleh Suruhanjaya. Mengiringi saksi misalnya, ya, kita ada prosedur dia, SOP dia, dan kita tentang accused person untuk dibawa juga kita ada prosedur. Dan apabila adanya laporan Suruhanjaya ini, kita enhancekan lagi. Kita tambah baikkan apa juga perakuan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya. Jadi bagaimana jika terdapat prosedur ini tidak dipatuhi oleh awal? Dalam perintah tetap Ketua Putrajaya, memang jelas bahawa prosedur itu perlu dipatuhi. Ya? Jika tidak, tindakan boleh diambil terhadap pegawai SPRM yang tidak mematuhi prosedur. Dan ini kita nak pastikan pegawai-pegawai kita pertamanya menerima
perintah-perintah tetap, peraturan-peraturan kita keluarkan. Yang keduanya, bukan setakat menerima, memahami dan mengaplikasikannya dalam proses kerjanya. Okey? Saya nak jemput tuan-tuan perempuan ke bilik BIR itu bukan sebagai suspek lah. Is there any update with the action taken against the MECC officers which are highlighted in the report? I'm waiting for that type of question. Besides, Sebenarnya siasatan dalaman ataupun tindakan dalaman sedang jalankan. Seperti tadi malam sebelum ini, yang bagi Datuk Zakaria Jaafar merupakan mempromosikan atau mengetuai tindakan siasatan dalaman itu. So we waiting for that report. Dan akan dikemukakan pada jawatan kuasa aduan. Is there a time frame given to the panel to Tidak ada time frame lah. Sebab kita tak mahu hurry in terms of dari segi finding. Datuk, apa kos BIR? Saya boleh jelaskan di sini lah ya. Dalam yang saya paparkan tadi yang tuan-tuan akan lihat nanti, kos lebih kurang 140,000 setiap bilik. Tetapi tentunya ya, kalau tempat yang tertentu, apa bilik yang kita sewa misalnya, ataupun bangunan-bangunan yang kita sewa, ada beberapa perkara yang kita terpaksa dapatkan kebenaran tuan punya premis itu, maka kemungkinan akan ada kos-kos yang berbeza sedikit. what about training of the MECC officers to get used or to use This is a very critical issue. Training is a must. MSCC officers, especially the one who will record statement of the accused person ataupun suspect, they will undergo training. Dan malahan kita telah menjalankannya. Bukan setakat kita telah juga menjemput. Oleh kerana ICAC Hong Kong telah melaksanakan perkara ini lebih awal, kita jemput juga mereka dan ada pegawai daripada ICAC Hong Kong memberikan input, memberikan training kepada pegawai kita supaya kita dapat customizekan, kita dapat tingkatkan in terms of capacity dan capability of the MSCC officer. Last, Sarah. Thank you. So is the MECC ready to move on now that the TBH case is concluded? Morale of the officers to Dari segi moral kita sentiasa tinggi lah. Kita melaksanakan kerja yang saya sebutkan ulang-ulang tadi dengan bebas, telus dan profesional. Maka perkara yang berlaku dan mengajar kita, memberi satu lesson learn, dan sebut tadi lesson learn itu memberikan satu way forward terhadap pelaksanaan kerja kita untuk kita pertingkatkan. Thank you. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.